Okey, kita sambung minggu lepasnya. Selamat pagi. Sebelum tu, sebelum terlupa, nama saya Cikgu Faiz. Okey, kita sambung minggu lepas bab yang sama, iaitu bab 1, nombor nisbah. Okey, minggu lepas kita dah belajar apa maksud integer. Okey, so integer dia ada dua jenis, satu positif, satu negatif. Okey. So yang kurang daripada kosong kita panggil negatif, yang lebih pada kosong kita panggil integer. Okey, so integer ni semua jenis nombor bulat. Okey, tak kisahlah dia negatif atau positif. Kecuali yang kalau bukan integer, kalau ada perpecahan atau perpuluhan. Okey, kalau pecahan atau perpuluhan itu tak disebut sebagai integer. Okey. Baik, hari ini kita akan masuk subtajuk operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Okey. So operasi asas ini ialah operasi yang basic, maksudnya tambah, tolak, darab, bahagi. Okey. Kita tengok bahagian A dulu. Macam mana kita nak tambah ataupun macam mana kita nak tolak sebarang integer. Okey. Kalau dia bagi dua integer, okey, dua nombor integer, macam mana kita nak tolak, macam mana kita nak tambah. Okey. Baik. Sebagai contoh, okey, ada dua integer. Satu, saya ambil dua. Ini integer positif ke negatif? Positif. Positif. Okey. Satu lagi saya ambil positif juga. Okey, contoh 7. Okey. So 2 ni integer positif, 7 ni integer positif. Okey, apakah operasi yang saya nak letak sini? Okey, katakan operasi tambah. Kan? Okey. So ini maksudnya 2 tambah 7. Ataupun dengan kata lain, positif 2 tambah positif 7. Okey. Ini macam kita tambah biasa. 2 tambah 7 9. Okey, ini operasi operasi tambah. Okey, ni yang tambah ni. Okey, cuba kita tolak pula. Ambil dua integer, 7 dengan 2. Ini integer positif, ini integer positif. Okey. Tolak. Okey, sekarang operasi dia tolak. Okey, 7 tolak 2 5. Okey, ini biasa senang kan? Okey. Ambil juga nombor, masih nombor sama. Cuma sekarang ni 2 tolak 7. Okey. Baik, bagi yang tak faham lagi kan. Okey. 2 tolak 7. Selalu kalau 7 tolak 2, 5. Okey. Bila 2 tolak 7, jawapan dia ialah, macam mana kita nak cari jawapan dia? Okey, kita ingat balik kita punya garis nombor. Okey, katakan sini kosong. Okey, kita mula dari 2 dulu. Okey. So kosong di sini. Di sini katakan 1. Lepas sini apa? 2. Okey, kita start dari sini. Okey, start dari sini. Bila tolak, maksudnya dia bermula di sini. Bila tolak, maksudnya dia akan pergi ke kiri. Okey, dia pergi ke kiri sebanyak 7 unit. Okey, so di sebelah kosong sini, yang kita belajar minggu lepas, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Okey, kita letak saja dulu nombor ni. Okey, kita letak integer dulu pada garis nombor. Okey, so 2 ni kita start di sini. Tolak 7 maksudnya dia akan bergerak ke sebelah kiri sebanyak 7 kali. Okey, so dari sini start. Kita start pada 2 sini. Okey, start pada nombor 2 sini. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. So dia berhenti pada negatif 5. So jawapan dia negatif 5. Itu kalau kita lukis dalam bentuk garis nombor. Okey. Ada cara lain tak nak dapat jawapan selain pada garis nombor? Ada. Okey, banyak cara. Okey. So ini cara yang pertama, cara garis nombor. Okey. Kita padam ni. Kadang-kadang kita boleh buat dengan cara yang lebih mudah. Okey. Kadang-kadang kita akan buat cara cheat. Okey. Okey, ini integer positif. Okey, kalau kita ambil ini integer. Kalau kita ambil semua ni, ini integer negatif. Okey. Ini integer positif. Integer positif. Okey, ini cara cheat lah. Okey. Integer positif ada 2. So cheat dia ada 2 positif sini. Faham? Faham. Okey. Ini integer 7, ini integer negatif. So negatif ada 7. Ada 7 negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. 2 positif, 7 negatif. Okey. Positif dengan negatif ini dia akan jadi kosong. Dia jadi neutral. Okey. Maksudnya terhapuslah kosong. Habis. Positif negatif sebab simbol dia berlawanan jadi kosong. So baki dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 negatif. Sebab tu jawapan dia 5 negatif. Boleh faham? Boleh. Okey. Itu cara cheat. Okey. Tapi kalau dia bagi nombor besar, susahlah nak buat. Nombor kecil senang kita boleh lukis. Okey. So itu cara kedua. Okey. Ulang balik, cara yang pertama cara garis nombor. Cara kedua cara bilangan cheat ni. Okey. Cara yang ketiga. Cara yang ketiga, okey. Kita ni tadi soalan dia 2 tolak 7 kan? 2 tolak 7. Okey. Cara yang ketiga ialah kita tengok 2 ini integer positif. Negatif 7 ni integer negatif. Positif dengan negatif lain kan? Okey. Bila simbol dia lain, okey, kita akan tolak dulu dua-dua nombor ni. Tolak dulu. Okey. Katakan tak dapat lagi jawapan, okey. Kita tolak nombor ni sebab apa kita tolak? Sebab dua-dua ini simbol tak sama. Satu negatif, satu positif. So kita tolak 7 tolak 2, 5. Kemudian kita nak letak apa jawapan di depan ini, kita kena rujuk siapa nombor paling besar sini, 2 atau 7? 7. So 7 ni dia depan dia simbol negatif. Tak negatif. Itu cara dia. Dia cari nombor 3. Okey. Ataupun cara yang keempat. Banyak cara dia. Okey. Cara yang keempat, katakan tak dapat jawapan lagi. Okey. Kalau 7 tolak 2 sama dengan 5. Kalau 2 tolak 7, dia terbalik dia punya jawapan. Negatif 5. Sama macam ni. 2 tolak 7. Maksud di sini, kecil tolak besar, jawapan mesti negatif. Faham? Kecil tolak besar, jawapan dia negatif. Kemudian 5 ni macam mana dapat? Tolak 7 tolak 2, 5. So ikutlah mana yang lebih mudah. Cara yang mana? Cara garis nombor ke? Cara bilangan chip ke? Ataupun cara kita tengok perbezaan simbol. Okey? Okey. Kenapa 2 tambah 7 sama dengan 9? Okey, sebab dua-dua ini simbol dia ialah positif.
Dua ni depan ni ada positif ni. Kita tak nampak. Okay. Ni ada positif ni. Bila simbol sama, okay, kita akan tambah nombor itu. Bila simbol sama, dua-dua positif, kita akan tambah 2 tambah 7, 9. Faham? Okay. Yang ini depan 7 ni ada positif ni. Ini dia sama dengan ni, tak sama simbol. Okay, satu negatif, satu positif. Bila simbol tak sama, kita tolak nombor tu. 7 tolak 2, 5. Kenapa jawapan positif? Sebab kita ambil siapa nombor besar sini. 7 dengan 2, 7 lah besar. 7 dia punya simbol positif. Sini kalau nak letak macam ni pun betul, tak letak pun boleh. Tapi lebih sesuai jangan letak. Okay, sebab kita tahu dia positif. Okay, baik. So, ini positif dengan positif, ini positif dengan negatif, yang ini positif dengan negatif. Okay, sama macam atas ni. Cumanya yang ini kecil tolak besar, ini besar tolak kecil. Okay, bila besar tolak kecil, jawapan positif. Bila kecil tolak. Okay. Okay, sambung Okay. So tadi positif. So jawapan akan jadi positif. Okay. Yang ini positif negatif, kita tolak number. Okay. Tolak number 7 tolak 2, 5. Lepas tu kita tengok siapa yang besar sini, 7. So kita ambil simbol dia positif. Letak sini positif. Yang ini pun sama. Dua simbol tak sama, kita tolak number dulu. 7 tolak 2, 5. Tapi sini 7 lebih besar dari 2. So kita ambil simbol di depan 7 ni. Negatif. Okay. Kalau negatif 2 tolak 7. Yang ini dia sama macam ni. Okay. Cuma beza dia ialah, okay, bila simbol sama kita tambah number. 2 tambah 7, 9. Sama juga ni. Negatif. Positif. Bukan. Negatif dengan negatif kita tambah nombor dulu. 2 tambah 7, 9. Kemudian dua-dua ni simbol negatif. Letak sini negatif. Ni sebab apa positif? Sebab dua-dua simbol positif. Okey. Ataupun kalau susah, kita buat cara garis nombor. Okey. Kita start dengan negatif 2. Okey, kaedah 1, kaedah garis nombor. Okey, katakan sini kosong. Kan? Sebelah sini apa? Kiri kosong. Negatif 1. Sebelah dia? Okey, kita start dari sini. Okey. Garis nombor ni silap. Sorry Sini kosong. Negatif 1. Negatif 2. Disebabkan negatif 2 tolak 7, maksudnya kita start dari sini, start dari negatif 2 ni, dia akan pergi ke sebelah kiri sebab tolak. Macam ni tadi. Bila tolak, dia akan bergerak sebelah kiri. Kalau tambah, dia akan bergerak sebelah kanan. Okey. Baik. Sini negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9 contoh. Okey. So dia akan bergerak sebanyak 7 titik ke kiri. Start dari negatif 2. Start dari sini bergerak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So dia berhenti dekat negatif 9. Faham. Okey. Ini cara garis nombor. Kalau rasa susah cara garis nombor, kita buat cara chip. Okey. Sini ada 2 chip negatif. Letak sini negatif 2. Ada 2 negatif. Okey. Sini ada berapa negatif? 2. Ni. 2. Sini 2. Sini 7. 7. Okey, sebelah kanan sediakan 7 negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh tak negatif terhapus jadi kosong? Boleh.
Tak boleh. Kalau negatif positif boleh jadi kosong kan? So yang ni tak boleh jadi kosong. Yang ni pun sama, tak boleh jadi kosong. Okey. So di sini terkumpulnya semua negatif. So semua ada berapa negatif sini? 1, 2, Sini ada 7, sini ada 2, 7 tambah 2, 9. Ada 9 negatif. Ada 9 negatif. Faham? Faham. Okey. Ini nombor-nombor kecil. Okey. Baik. Pada ni kita ambil nombor yang besar sikit. Okey. 8 tambah katakan 13. Berapa? 21. Ni tambah biasa kan? 21. Kalau 13 tambah 8 sama juga. Okey. 13 tolak 8. 5. Okey. Positif kan negatif? Positif. Sebab apa positif? Sebab besar tolak kecil. Positif. Kalau kita terbalik nombor ni, 8 tolak 13 negatif 5. Dia terbalik dengan ni. Kecil tolak besar. Faham? Faham. Okey. Baik. Kalau yang ni negatif 13 tambah 8. Negatif 5. Negatif 5. Okey. So macam mana? Kalau tak faham, kita buat garis nombor. Okey. So kalau garis nombor, katakan sini kosong. Okey. So negatif 13 dia ada di sebelah kiri ke di sebelah kanan kosong? Kiri. Sebelah kiri. Contohnya negatif 13 ini. Okey. So start dari sini negatif 13, start dari sini. Dia akan pergi ke sebelah kanan ke sebelah kiri kalau tambah? Kanan. Dia akan pergi ke sana. Okey. Dia akan pergi ke kanan sebanyak 8. 8 titik. Okey. So dia geraklah. 1, 2, 3, 4. Agak-agaknya dia berhenti di sinilah. Negatif 5. Faham? Faham. Okey. Ini pun negatif 5. Jawapan dia sama. Okey. Bergerak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 ni berhenti di sini. Di tempat negatif 5. Okey. Kenapa dia sama jawapan ni? Sebab dia ubah tempat saja. Okey. 8 ni yang ini. Negatif 13 ni yang ini. Sebab tu jawapan dia sama. Sama juga macam ni. 8 tambah 13. Ni 13 ini di sini. 8 positif ni yang ini. Sebab tu jawapan dia sama. Okey. Yang ini okey. Kalau kita ambil ni terbalikkan. Negatif 8 letak di sini. Positif 13 letak di sini. Jawapan dia akan jadi 5 juga. Sebab dia ubah tempat saja. Okey. Baik. So kalau tak percaya, kita tengok dalam garis nombor. Betul tak jawapan dia 5? So kita start daripada negatif 8 sini. Start dari sini. Kita tambah 13. Maksudnya dia pergi ke kanan sebanyak 13 unit. So kalau dari sini dia bergerak 8, dia akan berhenti dekat kosong. Sampai sini 8 lah. Tapi tak cukup. Nak lagi 5. Baru cukup 13. Gerak lagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sini. So dia berhenti dekat 5 positif. Faham? So panjang sini 13 lah. 13 titik dia bergerak ke kanan. Okey. Baik, ada soalan tak? Tak ada. Okey. Ini yang biasa kita tengok. Okey.
Kadang-kadang dia nak bagi trik, dia buat kurungan. Contoh, ambil nombor yang tadi juga. 8 tambah tolak 13. Jadi berapa? Yang ni kena buat step. Okey. 8 tambah negatif 13. Sama juga macam kita buat tadi, garis nombor. 8 ada di sebelah kanan sini, 8. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8. Cikgu malah lukislah. Okey. Ada 8 sini kan? Okey, so start dari 8 tambah dengan negatif 13. Bila tambah ada kurungan negatif ni, maksud dia bila buka kurungan ni, dia maksudnya darab. Okey. So, kalau positif darab dengan negatif, dia akan jadi negatif macam ni. Baru kita tahu. Oh, ni tolak rupanya. Okey. 8 tolak 13. Maksudnya, start dari 8. So, bergerak ke kiri. Kalau dia bergerak 8, dia akan berhenti dekat kosong. Okey. Tak cukup lagi. Nak kena cukup, tambah lagi 5. So, dia akan berhenti di negatif 5. Negatif 5. 15. Sorry. Negatif 5. Okey. Ada soalan tak? Tak ada kan? Okey. Ini kalau positif, negatif. Okey. Cuba kita ubah sikit. Ubah sikit je, dia jadi lain lah. 8 tolak negatif 13. Okey, kalau yang ini dia akan jadi negatif. Kalau yang ini Jadi positif. dia akan jadi positif 13. Okey. Tip dia ialah kalau tengok simbol berlainan, ada kurungan sini, kita jadikan dia negatif. Kalau simbol dia sama, negatif-negatif, kita jadikan dia positif. So, yang ini jawapan dia 21. Okey. Kalau 8 tambah 13. Contohlah macam ni, ada soalan keluar macam ni. Yang ini dia akan sama macam ni. Okey. Bila simbol sama, dia akan jadi positif. 21. Okey. Satu lagi. 8 tadi positif negatif. Sekarang negatif positif 13. Selalunya 13 positif kita tak tulis positif. Okey. Dia akan terpadam dengan sendiri. Macam ni. Ni maksudnya 8 tolak 13 lah. Ini lah 8 tolak 13. Okey. Walaupun kita letak positif sini, dia akan jadi bila simbol tak sama, akan jadi tolak. So, negatif 5. Faham? Faham. Okey. So, tambah dan tolak. Okey. Okey, tambah dan tolak dah. Okey. Nanti kamu akan buat latih diri 1.2A. Okey. Latih diri 1.2A. Okey. Hari Khamis kita akan masuk bahagian B pula. Darab dan bahagi. Okey. Okey, sekian untuk hari ini. Okey, sebelum tu saya nak tunjuk satu contoh. Okey. Saya ambil dari muka surat 8 latih diri 1.2A. Okey, ambil contoh 1B. Okey.
Okey, kalau soalan dia ialah negatif 4 tambah negatif 3. Okey, tengok ada kurungan sini. Okey. Baik. Mula-mula sekali yang depan ni tak ada kurungan kan? Bila tak ada kurungan salin balik. Okey, matlamat di sini yang langkah sini kita tak mau ada kurungan lagi. Okey. So tadi saya terang tadi kalau simbol tak sama yang kurungan ni dia akan jadi tolak ataupun negatif 3. Tengok kurungan dah habis. Dah buang dah kurungan. Okey, pecah. Okey. Boleh guna cara garis nombor, boleh guna cara chip, boleh guna cara kalau simbol sama kita tambah nombor tu. Okey. Mana-mana cara boleh. Okey, kita ambil yang paling basic sekali, kita guna cara garis nombor. Kata sini kosong. Sini negatif 1, sini negatif 2, sini negatif 3, sini negatif 4. So kita start dari sini. Negatif 4 bermula titik permulaan dia. Okey, tolak 3 ke kiri ke kanan? Ke kiri. Okey, ke kiri sebanyak 3 kali. Okey, ini negatif 5, negatif 6, negatif 7. So, sebanyak 3 kali ke kiri. 1, 2, 3. So, dia berhenti dekat mana? Negatif 7. Ini cara garis nombor. Kalau rasa susah sangat garis nombor, kita buat cara chip. Sini ada berapa chip negatif? Ada? Ada 7. Ada ni. Ada 4. Letak dekat sebelah kiri 4. 1, 2, 3, 4. Sini ada berapa negatif? 3. 1, 2, 3. Okey. Kalau ada negatif positif, kita boleh potong. Jadi kosong. Tapi sini tak ada yang berlawanan. Semua sama simbol. Semua negatif. So total negatif sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 negatif. Okey. Ataupun siapa yang sudah mahir, dia boleh terus tengok operasi ni. Okey. Kalau dua-dua negatif, kita tambah dulu nombor ni. 4 tambah 3, 7. Okey. Lepas tu dua-dua ni simbol negatif. Letak sini negatif. Okey. Kalau 4 tambah 3, ini 7. Sebab dua-dua ni positif, kita tambah 2 ni. 4 tambah 3, 7. Disebabkan dua-dua positif, jawapan dia positif. Kalau 4 tolak 3, ini 1. Positif 1. Sebab apa positif 1? 4 besar, 3 kecil. Kalau 3 tolak 4, negatif 1. Kenapa negatif? Sebab 3 tolak 4. 3 kecil tolak besar, negatif lah. Okey. Sini ada positif. Sebab tu kita tolak nombor ni. Bila simbol berlawanan, kita tolak nombor. Okey. Kalau tolak 4 tambah 3, simbol berlawanan kan. Kita tolak dulu dia punya nombor. 4 tolak 3, 1. Sini siapa besar? 4 ke 3? 4. 4 simbol dia negatif. Sama macam 3 tolak 4 tadi. 3 tolak 4. Okey? Faham. Okey, saya nak test dulu. Sebelum tu saya nak test. Kita test dulu. Kita test dulu. Contoh, ambil soalan 1E. Negatif 8 tambah negatif 2. Okey, tolong buat. Negatif 8 tambah 2. Okey. Dia kena buka dulu kurungan tu. Okey, salin balik depan tu. Bila dia buka kurungan, dia jadi negatif. Okey, positif negatif dia jadi negatif. So soalan dia negatif 8 tolak 2. Negatif 10. Okey.
Apa benda tu? Ya? Okay. Negatif, negatif. So, dua-dua ni simbol sama, kita tambah nombor ni dulu. 8 tambah 2. Kalau simbol tak sama, kita tolak nombor. Okay. Ini kita tambah nombor. 8 tambah 2, 10. Disebabkan dua-dua ni negatif, jawapan dia mesti negatif. Kalau disebabkan dua-dua ni positif, jawapan dia positif. Faham? Faham. Ataupun kita nak buat cheat boleh. Sini ada 8 negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini ada 2 negatif. 1, 2. So semua sekali 10. Negatif 10. Faham? Okey. Setakat ni kita jumpa hari Khamis. Sekian, terima kasih.